Sabda Rasulullah SAW, tidakkah kamu mahu aku ceritakan kepada kamu tentang dosa-dosa besar? Tiga kali. Maknanya Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat 3 kali cara berulang kali. Kalau kita masih ingat kuliah minggu lepas, dalam hadis ini yang menariknya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tidakkah kamu mahu aku ceritakan kepada kamu tentang dosa besar? Diulang 3 kali. Di sini ada satu kali yang menarik. Kenapa 3 kali? Ini ada pengajaran. Kemudian kalau kita tengok dalam penerangan hadis ini, tujuan 3 kali itu adalah untuk, ini sekadar untuk dikuah balik lah. Tujuan 3 kali itu adalah untuk liyunabbiha as-sami' ala ihdari qalbihi wa fahmihi lil khabar alladhi sayadhkur. Untuk menjelaskan ataupun menarik perhatian kepada para pendengar supaya mereka itu mendatangkan, menghadirkan hati mereka dan kefahaman mereka untuk mendengar apa yang akan diberitahu. Kita manusia begitu. Sifat manusia ni, kalau bila mana orang tanya 3 kali, nak tahu ke tidak, jadi dia mana berulang kali tu dia rasa, kita pun rasa dengan penuh fokus perhatian. Cuma kalau kita sembang biasa dengan kawan-kawan kita, kau nak tahu tak? Sekali dia tahu. Kita pun dengar dengan tu, oh okey, habis gitu. Satu kali ulang 3 kali, nak tahu ke tidak? Dia akan, kita pun akan maksudnya menghadirkan hati kita bersedia untuk memahami atau apa yang diberitahu. Itu sifat. Kemudian dalam hadis tersebut, qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat pun jawab, dah tentu kami nak tahu. Jadi Rasulullah SAW menyebut perkara yang pertama, dosa besar tu antaranya adalah isyraku billah. Perkara yang pertama adalah isyraku billah. Kerana hadis lain pun banyak yang berkata mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua adalah wa'uqul walidain, menderhakai ibu bapa. Selepas daripada sebut uququl walidain, Rasulullah SAW pun dia berpaut, dia pegang dan dia sandar. Dia pegang sesuatu dan dia pun duduk. Bagi dia Rasulullah SAW pun duduk fajalasa. Itu cerita minggu lepas. Kemudian Rasulullah pun menyambung. Perkara yang ketiga adalah qauluz zur. Qauluz zur ni apa dia? Kata-kata yang palsu. Wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu. Maknanya sekali lah, qauluz zur ataupun syahadatuz zur. Orang yang bercakap benda-benda palsu ataupun buat persaksian palsu. Yang ni diulang 2 kali. Para sahabat pada ketika itu, Abi Bakrah berkata, seakan-akan kalau tengok Rasulullah SAW mengulang perkara itu, seakan-akan macam tak nak berhenti, macam nak ulang banyak kali lagi. Jadi hadis ini yang menarik, di banyak pengulangan kata-kata yang sama. Baik, kita sambung. Kita dah baca, kita dah tengok tentang pandangan-pandangan para ulama. Kalau masih ingat lagi, pandangan Imam Haramain Al-Juwaini, pandangan Ibnu Abbas, Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam, Imam Qurtubi pada minggu lepas tentang makna dosa besar. Dosa ni macam mana? Dan kita dah juga melihat, dah disebut beberapa dalil ayat Quran yang berkaitan dengan setiap pandangan tersebut. Kemudian kita dah melihat juga tentang apakah yang dimaksudkan dengan syirik, yang mana minggu lepas kita dah bawa contoh. Orang musyrikin Mekah ni kenapa dipanggil musyrik? Orang Quraisy, orang Arab Quraisy tu kenapa dipanggil musyrik? Adakah mereka macam mana mensyirikkan Allah Ta'ala sedangkan mereka tu dah memang menyembah berhala pada awal lagi? Orang musyrikin Mekah ni dipanggil musyrik. Musyrikin tu plural, musyrik itu singular, adalah kerana mereka ni beriman saja dengan Allah Ta'ala. Dia percaya je. Wa dhalika kama huwa al-halu fi musyrikil Arab faqad kanu yu'minuna billah. Ni cerita dia. Dipanggil isyraku billah. Kenapa dipanggil musyrik? Orang musyrikin ni dia percaya Allah Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama dia ada berhala-berhala ni. Yang kita tahu ada berapa berhala ni? Tak keliling apa? Berapa ratus? Berapa ratus? 300 berapa? Mari banyaklah berhala-berhala dia. Banyak. Kita pun tak tahu secara tepat ni berapa. Walaupun banyak pandangan. Ada yang kata ada 360 berhala keliling Kaabah. Ada yang mengatakan begitu. Itu belum kira lagi berhala-berhala yang ada, yang setiap rumah masing-masing lagi. Banyak lagi berhala-berhala, macam-macam bentuk ada, daripada macam-macam. Baik. Kemudian kita dah tengok juga perbincangan apakah yang dimaksudkan dengan uququl walidain.
Uquq adalah plural bagi perkataan al-iqu. Misalnya iqu itu singular, maknanya memutuskan. Orang yang mendahului ibu bapa, maksudnya dia memutuskan hubungan dengan ibu bapa dia. Kalau dalam bahasa Melayu disebut derhaka, kita tak tergambar apa maknanya memutuskan. Kita faham derhaka ni macam menentang. Tak, derhaka ni macam menentang gitu saja, tak nampak memutuskan. Jadi bahasa Melayu ni dia sempit sikit. Bahasa Arab dia lebih tepat makna dia. Orang yang mendahului ibu bapa adalah orang yang memutuskan. Memutuskan hubungan dengan cara macam mana? Bentuk memutuskan hubungan ni ada banyak bentuk. Satu, dia mengeluarkan kata-kata ataupun perbuatan yang boleh menyakiti kedua bapa. Itu memutuskan. Contoh kita, orang panggil, kita ada bahasa kita tak, putus harapan, putus angin ke? Putus angin ada? Indonesia ada putus angin? Putus harapan ada? Putus asa ada? Lantai ada? Lantai ada? Putus angin ada? Oh, tu Selatan punya lah tu. Ada Selatan punya putus angin. Putus harapan lah. Dia macam fras. Fras macam ni. Bila mana mak ayah kita nakkan sesuatu perkara, jadi dia pun minta kita, dia minta tolong kita, minta tolong buat sekian-sekian, kita pun keluarkan perbuatan ataupun kata-kata tertentu yang menyebabkan mak ayah kita tu putus harapan, putus asa, fras ke, putus angin ke, putus tak? Jadi cara terputus itu dalam bentuk sebegitu boleh berlaku. Tetapi dalam konteks yang lain, kalaulah kedua bapa kita itu menyuruh untuk kita ni melakukan sesuatu maksiat, kemudian kita pun keluar kata-kata yang menentang ataupun untuk memutuskan, adakah itu dikira berdosa? Tidak dikira berdosa. Ini perbincangan terakhir pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita akan tengok pengajaran bagi hadis. Pengajaran yang pertama kalau kita tengok daripada ta'rif syahadatul zur. Definisi syahadatul zur, definisi persaksian palsu. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi kita bagi faham oleh syahadatul zur balik baru kita sebut pengajaran dia. Syahadatul zur kata Imam Al-Qurtubi adalah syahadatul kadhib. Ia tawassalu biha ila al-batil. Satu persaksian palsu yang memang bertujuan yang memasukkan suatu benda yang batil. Tujuan dia memang nak masuk benda yang batil lah. Jadi maknanya kalau orang kata, kalau kita ni ada helah-helah sikit macam mana, untuk mak ayah ada helah dengan anak-anak, ataupun kita dengan kawan-kawan kita ada helah sikit, takut kawan terasa ke macam mana, kita pun guna ayat lapis sikit, kita cover-cover sikit. Adakah itu dibagi persaksian palsu? Tidak. Sebab apa yang kita maksudkan dalam hati dalam keadaan helah tersebut adalah perkara yang baik kan, bukan yang untuk perkara yang batil kan. Jadi kalau persaksian palsu di sini yang dikira besarnya adalah memang tujuan kita tu memang nak menegakkan yang batil. Menegakkan yang batil. Itu tak boleh. Contoh kawan kita, kalau kawan kita bergaduh contoh, kita ni nak baikkan semula kawan kita. Jadi kita kata kawan yang seorang ni nak jumpa yang ni, yang dia ni nak jumpa yang ni kan. Jadi itu dia kira tipu ke? Dia bolehkan cara macam tu. Dah tak ada cara lain nak buat macam mana kan? Ataupun dia kata ni hadiah ni dia ni yang bagi. So, padahal kita kawan dua si A si B ni bergaduh, kita pergi beli hadiah dengan si A, beli hadiah bersama. Kau pilihlah hadiah ni, pilih benda ni. Kita pilih nak bagi orang yang mana, pilih. Jadi dia kalau pilihkan hadiah. Okey, kita rasa risiko sekali je. Kita tukang bagi pula pada orang lain. Jadi maknanya dia ni yang beli hadiah, kita kata nampak? Itu tidak bagi persaksian palsu. Helah macam tu tidak jadi masalah, bukan dosa besar. Tapi kalau kita memang tipu betul, memang saja untuk menegakkan kebatilan, itu paling dosa besar tadi. Daripada perkara ini juga disebut Imam Qurtubi, maksud untuk menegakkan kebatilan itu adalah memang untuk membinasakan diri orang tertentu. Maksudnya untuk merosakkan apa?
peribadi orang tertentu ke macam mana. Jadi kita buat bagus. Ataupun akhudhu malin, untuk mengambil harta-harta secara haram. Jadi kita tipu. Ini aku punya ni. Contoh, tanah ni kita orang kampung gaduh kan. Orang kampung. Tanah ni, tanah tu ni. Jadi dia lebihkan sepadan lebih sikit sebab di situ ada pokok durian kita tu. Ada pokok durian. Jadi dia luaskan tanah kawasan dia nak ada pokok durian yang berbuah dia banyak, dia nak ambil pokok. Ada tanah tu. Jadi dia ambil. Jadi kerana nak ambil harta orang. Kalau yang lain lagi sekarang ni, akaun kan, tukar akaun tu dibuat nama tu, nak ambil duit sana, ambil duit sini, macam-macam cara. Jadi untuk membolehkan ambil harta secara haram, itu persaksian palsu. Au tahlil haram, ataupun untuk menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Macam mana menghalalkan yang haram? Contoh, haram minum arak. Arak ni kenapa haram? Kerana dia memabukkan. Contohlah, di sini ada benda-benda yang memabukkan, tapi bukan arak. Ubat-ubat tertentu tu macam mana boleh jadi mabuk. Campuran-campuran tertentu jadi mabuk, kita jadi high, macam tu loss lama sikit. Jadi untuk mengharam tu tak apa, ini bukan arak. Jadi pengharam itu dibagi apa ni, alasan-alasan tertentu. Tambah pula yang bagi alasan ni pula orang yang belajar perubatan pula. Dia tahu, dia bagi hujah-hujah pendek sikit, dia kata apa ni bukan ni. Ini namanya, bagi nama pelik-pelik sikit, istilah Latin sikit. Wah ni boleh ni. Boleh. Padahal sama tadi. Banyak berlaku kan. Doktor-doktor kita yang mana dia nak stay up lama, maka dia pun ambil benda-benda macam dadah macam tu, haram tak boleh. Bagi alasan Okey. Alasan dia kata, contoh yang pernah berlaku, alasan dia kata sama juga macam ubat yang kita pakai dipanggil apa, adiopati, yang mana berasaskan dadah banyak kan, banyak drugs kan, sebab pada asaskan drugs. Kuantiti dadah dia banyak atau sikit saja. Jadi sama saja ubat juga. Jadi bagi macam tu lah. Sedangkan asalnya hukumnya adalah haram, kita menghalalkan yang haram. Sebenarnya kita Islam ni memang ada keadaan yang mana perkara yang haram tu kita boleh dapat, tapi dengan syarat ketika mana berlaku darurat. Adakah nak stay up lama tu darurat? Darurat maksudnya kalau kita tak ambil dadah tersebut, maka akan binasa diri kita. Banyak lagi doktor lain yang boleh sebab tanpa cara mengambil dadah kan. Jadi kat darurat memang tak ada pilihan lain. Itu saja yang kita nak. Itu saja yang ada. Jadi kalau orang nak stay up, tak ada cara lain melainkan semua HO seluruh Malaysia disarankan untuk mengambil dadah sekian baru boleh stay up. Kalau tidak, akan binasakan diri masing-masing. Kalau macam tu tak ada pilihan, baru you. Kalau masih lagi orang lain boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, itu tak ada alasan lah. Tetapi darurat pun qadar tu pada riha, dia ada qadar dia, tak boleh berlebihan. Maknanya aku pilih nak ambil yang ni, ada halal ambil ambil banyak sikit lah. Bagi high terlebih sikit, tak boleh. Pada au tahrim halal, ataupun untuk mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Banyak persaksian yang palsu untuk mengharamkan yang halal juga. Macam mana mengharamkan yang halal? Macam mana? Pakai tudung. Contoh, kita ambil contoh doktor juga dalam bidang doktor. Contoh, oleh kerana kita belajar kat negara ni, siapa yang nak masuk OT tu, dia kena pakai tudung dia. Tudung angkasawan tu lah. Angkasawan kan? Tudung bentuk macam tu lah, tudung tu. Betul kan? Lebih kurang kan? Masuk OT kena pakai tudung diorang lah. Tudung tu memang mendedahkan aurat. Jadi oleh kerana kita ni orang yang kerana menjaga kualiti apa yang kita belajar, kita balik Malaysia pun, kita pun apply perkara yang sama. Tak boleh pakai tudung ni. Jadi dari negara kita, negara yang boleh pakai tutup aurat elok, tak boleh pakai tudung yang macam ni. Kena pakai tudung, kalau contoh kita kata tudung ni dah steril, macam mana? Tudung yang lapu-lapu sikit tapi dah steril juga, serendah kan? Boleh buat kan? Boleh apply juga. Mari kita buatlah untuk design masuk OT tu tudung yang lapu sikit ke? Tak boleh guna pakai tudung ni juga. Contoh yang singkat-singkat.
Macam ni juga sekarang ni, isu pakaian misi-misi pakaian misi. Pernah jadi kes di hospital apa ni kira kenalan kepada ni sebuah hospital lah di negeri Pantai Timur, sebuah hospital. Maknanya kan dah jadi trend misi tu kena pakai baju yang ketat-ketat. Tiba-tiba maknanya orang buat sekarang trend baru, hospital-hospital yang swasta ni yang Islami sikit pakai yang baju misi yang longgar. Tiba-tiba tak boleh ni pakai baju ni kat sini, padahal apa bezanya? Ada dua buah hospital lah, sebuah negeri lah pernah berlaku keadaan yang sama. Tidak membenarkan misi je pakai baju yang longgar, kena pakai baju yang ketat. Kenapa? Menyalahi peraturan. Pakaian dia tak seragam ke macam mana, alasan macam tu. Itu maknanya mengharapkan yang halal. Tak ada apa-apa reason pun. Banyak lagi contoh dalam perubatan tu, baru perubatan banyak lagi yang lain Baik, daripada perkara-perkara yang sebegini, dalam hadis ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh dapat. Pengajaran yang pertama, kenapa diulangi sebanyak 3 kali pada awal hadis? Tidakkah kamu mahu aku ceritakan kepada kamu 3 dosa besar? Itu dosa besar. Rasulullah SAW tanya pada sahabat, wa fi hadzal hadits wa amsal istihbab i'adatul mau'izah thalathan litafahum. Dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang seperti ini, dia ada galakan untuk kepada orang yang nak memberi peringatan. Contoh, kita nak bagi nasihat pada orang, kita nak bagi peringatan. Dia istihbab ini dia sama macam kita panggil mustahab, sunat. Contoh kita kata disunatkan. Okey. Perkataan sunat dalam bahasa Arab ni dia ada banyak. Antaranya istihbab. Maknanya satu galakan yang sifat dia macam sunat untuk kita mengulangi bagi nasihat orang. Aku ni malas lah bagi nasihat kat dia. Aku dah cuba bagi nasihat sekali, tak dengar apa dia. Sekali barulah. Berkali-kali. Maknanya kita disunatkan untuk mengulangi 3 kali. Contoh dalam satu kuliah. Dalam satu kuliah kita pergi mana-mana, balik Malaysia ni, cuti ke, balik Indonesia, kuliah Ramadan. Tiba-tiba dalam satu kuliah tu, seorang ustaz ni, dia mengulangi benda yang sama di dalam kuliah tu. Dan dalam 10 minit pertama benda tu juga, habis 10 minit diulang balik. Macam 10 minit pertama tadi, untuk 10 minit kedua, 10 minit ketiga diulang balik. Kita kata, apa ni ulang? Benda sama ni dah tahu cantik, benda sama ni. Sunat tu, sunat juga, dengan main-main. Jadi maknanya tak semestinya kita nak dengar benda baru saja. Jadi kita kena faham kaedah juga. Kadang-kadang kalau kita jumpa mana-mana ustaz yang mana dia dalam kuliah dia asyik mengulang benda sama, jangan nak suzon. Satu perkara yang tak bagus. Sebab apa? Juga salah satu bentuk sunat adalah mengulangi peringatan itu 3 kali. Maknanya i'adatul mau'izah thalathan, untuk memahami, untuk memahamkan. Jadi maknanya kita sendiri pun biasanya kalau tak tahu pengalaman peribadi masing-masing. Kalau saya sendiri, kalau lah mendengar sesuatu perkara, dengar sekali boleh jadi kita dah faham. Dengar kali kedua bertambah faham. Dengar kali ketiga lagi faham. Itu kalau benda yang berasaskan agama. Dan setiap kali kita dengar perkara yang sama pun ada kefahaman yang berbeza, bertambah. Itu memang sifat ayat Quran dan hadis. Jadi kalau kita pergi mana-mana, kita kena peka dengan perkara ini. Kalau kita sendiri nak bagi nasihat kepada orang, macam tu juga. Jangan kita merasakan bahawa kalau aku bagi 2-3 kali orang bosan dengar. Balik-balik aku cakap benda sama. Balik-balik apa dia tegur benda yang sama. Kita kata kalau benda sama ni orang panggil bebel kan. Benda sama saja. Balik-balik sama saja. Macam mana? Tak ada, tak timbul perkara tu. Itu untuk memahamkan. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang keduanya adalah inzi'ajul wa'iz, tentang orang yang beri nasihatnya dia ada gangguan dalam diri dia. Orang yang nak beri nasihat dia ada gangguan dalam diri dia. Apa dia? Gangguan dia macam tadi lah. Gangguan dia adalah rasa macam kalau aku ulang kali kedua, kali ketiga, mungkin orang takut orang stres pula ke nanti. Tak, sebenarnya tak. Kalau kita nak nasihat orang dan kita tahu nasihat kita tu dia berasaskan kepada Quran dan hadis, benda tu betul, jangan risau. Kalau kita mengulangi sebut benda, kita tegur dia benda yang sama pun, dia tidak merugikan apa-apa. Dia akan menambah kefahaman. Tetapi kalau kita memang kita tegur itu memang dengan emosi kita semata-mata,
ataupun tegur tu nak lepas geram kita, tu tak payahlah. Itu memang menambahkan stres orang. Tapi kalau kita tegur, contoh, tahu tak dalam hadis ni dia ada cerita kalau kita buat macam ni salah, tak boleh macam ni, ataupun kalau buat macam ni kurang baik. Kita pun sebut, jumpa tak minggu depan, tahu tak dalam hadis ni ada sebut macam ni. Tu jangan risau, tak ada masalah. Dia tak akan menambahkan stres apa-apa. Kalau tujuan kita tu memang untuk memberi kefahaman, untuk menyedarkan, itu syarat dia lah. Jadi orang lelaki ni dia tak nak dengar banyak kali benda yang sama kan. Itu orang lelaki biasanya macam tu kan. Dah tahu dah. Kalau perempuan diulang 10 kali benda yang sama pun tak apa. Contoh kan. Okey. Jadi jangan risau, tu asal dia. Kemudian yang seterusnya pula adalah dalam pengajaran-pengajarannya lagi adalah wa fihi غلط أمر شهادة الزور لما يترتب عليه المفاسد من سفك الدماء وتضييع الحقوق وتبرئة المحرم وإدانة البر. Kenapa dia, kalau tengok dalam hadis ni diulang 2 kali, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Kenapa diulang 2 kali? Ulang juga. Tadi yang 3 kali tu, ni 2 kali ulang. Diulang ni kenapa? Kita dah dengar dalam kuliah yang minggu lepas bahawa perkara qaulu zur ini perkara yang sangat mudah berlaku dalam masyarakat. Kata-kata yang palsu ni sangat mudah berlaku. Tipu ni senang berlaku. Jadi kenapa ditekankan? Kenapa dia boleh membawa mafsadah sehingga boleh menumpahkan darah? Memang dalam realitinya dalam hadis itu para ulama memang sepakat persaksian palsu ni boleh sampai tak boleh menumpahkan darah. Boleh kita kata menafikan hak-hak orang lain. Memang boleh sampai tahap tu. Boleh mengharuskan yang haram. Wa fihi tahridu ala mujanabatil kaba'ir liyahsulu takfirus sagha'ir. Dalam hadis ni juga kalau kita tengok ada galakan kepada kita ni untuk menjauhi dosa-dosa besar supaya kita ni mendapat pengampunan dosa-dosa kecil. Siapa yang nak diampunkan dosa-dosa kecil dia, maka dia kena menjauhi dosa besar. Dosa besar tak ada cara lain melainkan kena taubat nasuha. Kita kena buat taubat nasuha kita lah kalau nak taubat. Tapi dosa kecil boleh diampunkan pada bila masa. Contoh dalam majlis begini, datang majlis dalam majlis ilmu, dalam kita buat amal ibadah, amal soleh. Amal soleh yang kita buat ni dia boleh mengampunkan dosa kecil. Kita ambil wuduk dia boleh mengampunkan dosa kecil. Dan dosa kecil ni, tapi ada syarat. Ada orang yang ambil wuduk pun dosa kecil tak diampunkan. Kes ni macam mana? Dosa kecil dia buat, dosa besar pun dia buat juga. Dosa kecil dan besar dia buat dua-dua. Siapa yang tidak meninggalkan dosa besar, maka dia tidak akan diampunkan dosa kecilnya. Itu syarat dia. Okey. Wa fihi ishfaqut tilmidh ala shaykhihi idza ra'ahu munza'ijan. Wa fi ishfaqut tilmidh ala shaykhihi idza ra'ahu munza'ijan. Wa tamanna 'adam raddihi lamma yatarattabu 'ala al-ghadab min taghayyuri mizani. Antaranya ni satu sunat juga. Sunat bagi para pelajar. Kat ini ramai para pelajar, dia ada guru masing-masing. Sunatnya ishfaqut tilmidh, maksudnya kita kena ni bersifat simpati ataupun belas kasihan. Setiap para pelajar dia kena sifat simpati dan belas kasihan terhadap guru-gurunya apabila melihat gurunya tu tak tenang. Contoh dalam kelas, contoh nampak guru kita tu dia rasa tak puas hati dengan sesuatu perkara. Sebagai pelajar, simpati pelajarnya, apa pelajar kena buat? Apa pelajar kena buat adalah cuba menghilangkan rasa tak tenang guru tadi. Kalau guru macam nak marah tadi tu, kita kena cuba menghilangkan perasaan nak jangan guru marah. Contoh kata-kata, aku mengajar kat depan dengan sesiapa main telefon, main Facebook ke apa semua, kita pun okey gelak, mungkin profesor tu dia sengih-sengih ke macam tu. Kali kedua dia tegur lagi, kita kena ingat lah sengih-sengih dia tu jangan main-main contoh. Kali itu kita main lagi, janganlah macam tu. Kalau kita buat apa yang berlaku?
Diingat muka kita tu, kalau yang logik kita ni diingat muka kita, nanti exam nanti tak tahulah siap ke. Itu kalau macam tu lah. Cuma dalam hadis ni dia tak sebut perkara tu. Dalam hadis ni nak cerita tentang sunat apa kita kena buat. Contoh, sekalipun kawan-kawan kita yang buat, bukan kita yang buat salah tersebut, kita kena menenangkan dia. Okey, satu sudut. Sudut yang kedua adalah begini. Sudut kedua, kalau kita nampak ada pada guru kita ada benda yang tak kena, jangan rasa teragak-agak untuk kita tanya. Kenapa? Contoh ada masalah macam mana ke? Contoh Prof okey ke? Jangan teragak-agak untuk kita tanya perkara itu. Itu satu sunat juga untuk kita tanya. Jadi orang tak tahu student Melayu ni dia jenis ramah begitu. Are you okay bro? Tanya macam tu, dia rasa tak pernah berlaku lagi. Kalau boleh tanya tu memang bagus Itu satu sunat. Jadi kita kena berharap supaya syekh tersebut, guru kita tu, dia tidak marah. Kita kena berharap. Maknanya antara berharap tu macam mana? Berharap saja ke? Kita kena, dalam hati kita pun kita kena doa juga, tenangkanlah guru aku ke macam mana. Sebab apa, bila mana pengalaman orang yang mengajar lah bila mana seorang guru ni dia marah, dia akan mengajar dalam keadaan dia pun tak tenang. Dia tak mengajar dengan sepenuh, dia campur bau perasaan dia tu. Jadi sepatutnya kita dapat kefahaman yang lebih jelas, tapi dia dapat kena marah lebih. Jadi kalau macam kita lah, jiwa tak tenang, apa yang kita nak cakap sebenar pun jadi lain lah. Macam tu lah juga Okay, baik. Itulah hadis yang terakhir. Jadi siapa yang contoh tak tahu perbincangan minggu lepas tu macam mana, dia boleh rujuk baliklah dengan kawan-kawan yang datang. Kita nak berhenti setakat ni untuk hadis ni lah. Ni untuk ambil pengajaran saja bagi hari ni. Kedua, kita masuk pula dalam suratul Masad. Suratul Masad ni kita nak cuba tengok perbincangan dalam yang agak sederhana laju sikit. Okey, suratul Masad. Ini suratul apa? Suratul Masad ni surah apa? Surah Al-Lahab lah Surah Al-Lahab. Okey, suratul Masad makkiyatun wa tusamma suratul Lahab. Surah Al-Masad ni adalah surah makkiyah, dinamakan juga dengan suratul Lahab, surah Al-Lahab, dan juga dinamakan juga dengan surah Tabbat. Maknanya biasa kita jumpa dalam ulama tafsir sebut surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ataupun surah Tabbat. Kita orang Melayu jarang-jarang kita dengar dia panggil surah apa ni, surah Tabbat. Tak pernah dengar kan? Okey. Tapi dalam kalangan ulama tafsir biasa sebut. Wa qad tahaddathat an halaki Abi Lahab aduwwullah wa rasul. Kenapa dinamakan surah itu sebagai itu dengan 3 nama tadi? Kerana diceritakan dalam surah ini tentang Abi Lahab, iaitu musuh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Alladhi kana syadidul adawah di Rasulullah SAW, yang kita semua tahu bahawa permusuhan Abi Lahab terhadap Rasulullah SAW ini dia sangat kuat. Okay? Sampai tahap dia sanggup yatruku syauruhu wa yattabi'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup meninggalkan kerja-kerja dia semua lain kerana nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yufsidu alaihi dakwah maksudnya untuk merosakkan dakwah. Contoh, ada kerja lain, dia rela meninggalkan kerja dia, walaupun kerja itu nak dapat untung ke berniaga, dia rela tinggalkan semata-mata nak ikut orang kerja dakwah, nak menyekat, nak menghalang. Wa yasuddun nasa 'anil iman bi. Dan juga Abu Lahab ni dia sanggup meninggalkan kerja-kerja dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghalang manusia daripada beriman dengan apa yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala tawa'adat surah fil akhirah. Jadi maknanya surah ini dia menjanjikan satu balasan buruk kepada Abi Lahab di hari akhirat esok. Cuma persoalan di sini, apabila kita baca satu kesilapan yang berlaku bagi orang yang beriman, apabila baca surah Al-Masad, dia kata ini cerita Abu Lahab saja. Abu Lahab pun dia tak terkesan apa-apa pada diri sendiri. Sebenarnya kita kena faham, apabila Quran ini diturunkan kepada orang beriman, untuk orang beriman yang baca, segala cerita yang ada tentang Umamul Ghadirah, tentang umat-umat yang terdahulu adalah pengajarannya untuk kita, bukannya untuk orang lain. Kesilapan ni kita rasa ni cerita orang dulu, ni Fir'aun, ini kaum tu, ni kaum ni. Memanglah maknanya kaedah kita adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab.
Itu kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran yang kita nak ambil dalam mana kita baca Quran ini adalah dengan umum lafaz tersebut, makna umum lafaz tersebut, bukan dengan sebab khusus dia. Sebab khususnya cerita kaum tu, sebab khususnya cerita tentang Abi Lahab, cerita tentang orang tu, cerita tentang orang ni, itu sebab khusus dia. Tetapi lafaz tu kita yang baca kan, kita pun boleh faham lafaz-lafaz tersebut. Ancaman neraka, ancaman begini, kita boleh faham. Pengajaran yang kita ambil adalah dengan umum lafaz tersebut, bukannya dengan sebab khusus saja. Okey, baik. Dalam cerita ni kalau kita tengok lagi, apa yang dijanjikan kepada Abi Lahab dalam akhirat? Okey, binarin muqadah yaslaha wa syuwabiha. Dengan dijanjikan dengan api yang menyala, yang membara, api yang membinasakan. Wa qarranat zawjatuhu bihi fi dzalik, dan juga digandingkan juga, dimasukkan juga isteri Abi Lahab dalam surah. Disebutkan juga isteri. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Wa mar'ah tu maknanya isteri Nabi, isteri Abi Lahab. Yang kita akan tengok namanya nanti. Dua nama tu siapa sebenarnya. Kenapa tidak digunakan nama sebenar? Abi Lahab tu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa tak digunakan nama sebenar? Kenapa digunakan Abi Lahab? Kenapa? Kita akan tengok nanti kenapa. Okey. Dan dikhususkan juga untuk isteri Abi Lahab ini dengan azab yang pedih. Baik, dalam segi bahasa, mengikut kaedah yang kita tahu, Syekh Ali As-Sabuni, untuk kita nak baca tafsir, kita kena tahu dulu perkataan-perkataan utama dalam surah ni. Perkataan yang utama, yang pertama sekali adalah perkataan tabbat. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat ini perkataannya maksudnya apa? Halakat wat tabab. Okey, halakat wat tabab. Maknanya al-halaku wal khusran. Makna halakat wat tabab adalah al-halaku wal khusran. Maknanya tabat ni adalah apa dia? Hancur. Kita baca apa dia? Celaka kan? Binasa. Okey, halak ni maknanya hancur, dan tabab ini maknanya khusran, rugi. Hancur dan rugilah. Tabat jadah maknanya binasa lah. Kalau sebut celaka tu dia, kita ni celaka dengan binasa lain orang Melayu kan. Kita boleh faham lain celaka dengan binasa. Celaka tu macam kita nak mengutuk dia saja tanpa binasa. Kalau binasa ni maknanya dia hancur kan. Binasa. Binasa lah. Abi Lahab dan juga rugilah dia. Contoh firman Allah Ta'ala di dalam contoh kita tentang Fir'aun, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Kataan tabab. Ini dalam surah Al-Ghafir. Surah Al-Mu'min, Al-Mu'min, surah Ghafir. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'min, surah Al-Mu'min. Surah Ghafir kan nama lainnya Mu'min kan? Tahu? Surah Ghafir. Surah yang ke-40 ayat 37. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Kata tidaklah perancangan perancangan tipu daya Firaun itu kecuali dia membawa kepada kebinasaan dan juga kerugian. Dia rugi, tak dapat apa-apa. Perkataan yang kedua adalah Dzat-Talahab. Maknanya api macam mana surahnya? Ayat Dzat-Talahab tu, sayaslana randzata. Mana dia akan dicampakkan, dimasukkan api yang mempunyai apa dia? Penyalaan itu. Zat tashti'al wa talhab. Maksudnya api yang mana yang membakar yang statik kan. Dia naik macam tu, macam api dapur tu, naik statik macam tu. Tapi kalau api yang dia ada apa? Panggil apa tu? Bergerojak kan? Berapa nak panggil apa tu? Api yang dia tak statik tu. Berkobar. Macam tak kena je berkobar.
Okey. Sama juga. Orang Indonesia apa? Indonesia. Bergelombang. Api yang bergelombang. Bergelora. Itulah bergelora apa? Kita boleh faham Maknanya api yang macam tu sifat dia ganas lah, nampak ganas kan api macam tu. Maknanya api yang sebegitu yang akan dimasukkan Nabi Lahab. Okey. Kemudian perkataan seterusnya adalah jidha. Fi jidha hablum min masad. Jidha tu maknanya unuqha, tengkuknya. Ni. Okey. Kemudian masad fi jidha hablum min masad. Masad ni apa dia? Leifun Maksudnya apa daripada sabut ke apa? Itulah. Macam begitulah, macam dia ada sifat sabut tu. Macam mana sifat sabut? Dia struktur sabut tu dia macam banyak berurat-urat Dia berselirat. Jadi maknanya tali yang sifatnya sebegitu. Dia banyak. Macam mana? Itulah. Boleh gambar kan sifat sabut macam mana? Jadi kalau kita ambil sabut tu, kita cabur beberapa urat. Dia kalau kita buat tali, dia sangat telah boleh begitu kan? Boleh kan? Boleh faham? Okey, sebab nuzul surah ni. Kenapa diturunkan surah ni? Okey. Daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okey, Ali bin Abbas qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Bila mana diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini ayat daripada surah Syu'ara ayat 214. Dia dua ayat. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittabi'aka minal mu'minin. Kita tahu apabila dakwah secara sirriyah telah berlangsung selama 3 tahun, dakwah secara sembunyi 3 tahun, kemudian dua ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Maknanya suruh dakwah secara terang-terangan. Dalam surah Syu'ara ni suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulakan dakwahnya yang kita kira bermula tahun yang keempat lah. Kita kira dakwah secara terang-terangan. Jadi bila mana turun ayat itu, sa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendaki bukit Safa. Duduk di puncak bukit Safa. Wa nada ya bani Fahar. Ya bani Fahar, ya bani Adi. Dipanggil semua bani Fahar, bani Adi, semua dipanggil bani. Bani Hashim semua sekali. Semua orang Quraisy. Min Quraisy hatta jitama'u. Dipanggil semua orang Quraisy untuk semua berhimpun kat situ sehingga berhimpun semua sekali. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruj arsala rasulan yanzuru ma huwa al-khabar. Sampai ke tahap bila mana berlaku peristiwa tersebut, dia ceritakan setiap orang dia kalau dia tak mampu untuk keluar rumah untuk pergi ke sofa tersebut, dia akan menghantar wakil utusan untuk tengok apa berlaku sebenarnya. Sampai tahap tu mana tidak ada seorang pun yang tertinggal, sama ada orang sebenar, orang yang semua orang orangnya ataupun wakil. Okey, fajtama'at Quraisy wa ja'a ammu Abu Lahab faqala. Semua orang Quraisy dah kumpul, maka Abu Lahab ini pun datang. Ma wara'aka faqala sallallahu alaihi wasallam ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi. Apakah pandangan kamu? Tak. Kalau aku kata ada satu pasukan tentera berkuda musuh di belakang bukit, belakang sofa ni ada pasukan musuh, kamu nak percaya ke tidak? Ada riwayat mengatakan bahawa majarrabna 'alaika kadiba. Maknanya kami tahu kami tak pernah dapati bahawa kamu ni pernah mendustakan kami. Ada riwayat sebegitu. Tapi yang dalam ni dia tulis lain pula, dia cerita lain. Turidu an tughayyira 'alaikum akuntum musaddiqin. Maksudnya yang mana kumpulan musuh ni, pasukan musuh ni dicuba untuk menghancurkan kamu. Apakah kamu akan membenarkan aku? Qalu na'am ma jarrabna 'alaika kadiba qattun. Dah tentu kami percaya. Kami tak pernah dapati kamu ni yang mendustakan kami. Tak pernah. Tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Jadi maka aku ni nak bagi peringatan kepada kamu bahawa ada
ancaman azab yang sangat berat kalau kamu. Maksudnya kat sini adalah kalau kamu tidak beriman kepada Allah Ta'ala ni ada ancaman yang sangat berat. Faqala lahu Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad sa'ral yaum. Celakalah kamu wahai Muhammad, binasalah kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini. Sa'ral yaum, dalam seluruh hari ini, sepanjang hidup kamu lah maksudnya. Okey. Alihada jama'tana, Abu Lahab tanya, apakah kerana ni kamu panggil kami, kamu menghimpunkan kami? Fa'anzalallahu tabbat yada abi lahabin wa tab. Apabila begitu maka Allah Ta'ala pun turunkanlah ayat surah ni, surah tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampailah habis satu surah tu lah. Jadi apa kaitan pula cerita dengan isterinya? Dalam surah tersebut dia turunkan surah tersebut sekali dengan cerita isteri. Macam mana boleh ada isterinya pula? Kita akan tengok segi tafsiran. Dalam tafsiran perkataan watab nanti. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dalam tabbat yada disebut binasalah kedua tangan. Betul tak? Kedua tangan Abi Lahab. Apakah maksud di sini? Apakah maksud tabbat yada abi lahabin wa tab? Dalam bahasa Arab yang ini dipanggil sebagai majaz mursal, istilah dia. Kita boleh tulis itu majaz mursal. Tuliskan sikit satu istilah Arab dipanggil majaz mursal. Majaz mursal adalah sifatnya begini. Disebutkan satu juzuk, sebahagian daripada satu benda, tapi tujuannya untuk menggambarkan keseluruhan. Sebut satu benda tapi untuk menggambarkan keseluruhan. Macam mana? Contoh kalau sebut nasi goreng. Nasi goreng, dalam keseluruhan nasi goreng tu dia ada macam-macam benda kan. Jadi kalau apa benda dalam sebahagian nasi goreng kalau kita sebut tu dah kita dapat faham tu nasi goreng. Ada ke? Perencah nasi goreng. Tak, maknanya okey, tak reti contoh ini macam susah kan. Orang Arab maknanya bila sebut contoh kedua tangan dia, bila sebut kedua tangan dah memang jadi adat orang Arab, itu menggambarkan tuannya. Jadi adat dari segi bahasa Arab. Maknanya dengan cukup memadai dengan sebut dua tangan, dia dah menggambarkan keseluruhan itu tuannya. Okey, baik. Itu panggil majaz mursal. Jadi kalaulah kita dalam perbualan seharian kita ni, kita hanya menyebut satu benda sebahagian daripada benda tersebut, dia dah menggambarkan keseluruhan, itu bagi sebagai majaz mursal. Kita belajar segi balaghah sikit. Okey. Dalam tafsiran dia, maknanya diri Abu Lahab itu sendiri. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Abi Lahab ni apa dia? Abi Lahab tu gelaran yang dipopularkan, dipopularkan dalam surah ni. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abi Lahab maknanya bapa kerugian. Khaba tu rugi, khaba wa khasira wa dhalla. Maknanya bapa kesesatan siapa dia? Abu Lahab. Bapa kerugian siapa dia? Abu Lahab. Contoh kalau sebut ni bapa kerugian, bapa kemodenan, bapa apa? Kalau bapa kerugian siapa dia? Abu Lahab. Contoh begitu kan. Kenapa sebut bapa kemodenan pula kan? Tak ada contoh lah yang orang Melayu punya style. Okey, watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tadi kita dah tahu tabab rugi, ai wa qad halaka wa khasara. Kali ini kita tengok dalam ayat pertama tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahab itu dah tahu dah rugi. Kemudian wa tab itu juga dah rugi, tab kan. Tabbat tadi rugi juga. Kenapa ada dua kali macam sebut begitu? Jadi di sini tafsirannya adalah al-awwal doa. Lahab yang pertama tu adalah doa supaya Abu Lahab ni merugi betul. Yang al-awwal doa wa tsani ikhbar. Dalam ayat ni abi lahabin wa tab. Lahab yang pertama itu walaupun Lahab dengan wa tab ini maknanya sama, tapi Lahab itu tujuannya adalah sebagai doa supaya Abi Lahab ni betul-betul rugi, betul-betul sesat, nasib hancur. Tetapi yang wa tab ini pula tujuannya adalah untuk memberitahu. Contoh tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah, hancurlah Abi Lahab. Abi Lahab ni bapa kerugian yang rugi tadi tu.
Berapa kerugian yang rugi tadi. Maknanya doa dan juga memberitahu. Satu tadi adalah doa, yang pertama, yang kedua adalah ikhbar. Boleh boleh. Tabat lahab wa tabanaan dalam 7 ulang kali. Kama yuqalu ahlakahullahu wa qad halak. Sebagaimana dikatakan, kalau orang kata Allah Ta'ala telah menghancurkan, maka dihancur. Allah Ta'ala telah menghancurkan tu ahlakahullah. Allah Ta'ala menghancurkan kamu. Contoh pertama tu doa, yang kedua dan dia hancur. Untuk beritahu dia hancur kemudian. Maksud Abilah tu memang bagi tahu dia tu adalah doa sebagai dia rugi. Kemudiannya bagi tahu dia telah rugi. Okey, qala al-mufassirun at-taba huwa al-khasar. Taba ini, kalau ulama tafsir kata taba ini satu kerugian yang memang membawa kepada binasa. Ada orang rugi tapi tak binasa. Kerugian yang memang akan binasa, memang hancur hidup dia. Macam orang yang tiada rumah ni, orang yang homeless ni. Orang yang homeless ni, contoh orang yang muflis ni, dia memang dia rugi dalam hidup dia, tapi dia tidak binasa lagi. Tak. Kalau binasa hidup dia memang tak dapat buat apa-apa lah. Mati begitu kot, tak tahulah. Okey, habis. Kemudian Abu Lahab ini nama dia siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Okey, wa mar'atuhu adalah Ummu Jamil. Isteri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Nama comel lah. Ummu Jamil, nama comel lah. Jamil tu comel, cantik. Ummu Jamil nama dia. Ukhtu Abi Sufyan, saudara perempuan Abu Sufyan. Tak tahu kakak ke adik Jadi saudara perempuan bagi Abu Sufyan, adik-beradik Abu Sufyan. Wa qad kana kullu minhuma syadidul adawah. Dua-dua Abu Lahab dengan isteri dia dari Ummu Jamil tadi, dua-dua ni memang sangat bermusuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi falamma sami'at imratuhu ma nazala fi zawjiha wa fiha. Jadi bila mana isteri Abu Lahab ini dia dengar turunnya surah Al-Masad. Turunnya surah Al-Masad, cerita yang awal lah, turunnya yang awal tu turun tentang suaminya, maka dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalisun fil masjid 'inda al-Ka'bah. Rasulullah sedang duduk di Ka'bah, wa ma'ahu Abu Bakar, bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, duduk di Ka'bah. Wa fi yadiha fahrun qat'atun min al-hajar. Tangan isteri Abu Lahab ni ada satu seketul batu. Seketul batu. Sampai saja di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadallahu basara. Allah Ta'ala pun menarik pandangan, menghilangkan penglihatan isteri Abu Lahab. Menghilang penglihatan. Falam tara illa Abu Bakar. Jadi isteri Abu Lahab ni dia tak nampak, melainkan nampak Abu Bakar saja di Kaabah. Dia tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Faqalat ya Abu Bakar. Maka dia pun telah berkata, wahai Abu Bakar, kalalah aku jumpa balagni anna sahibaka yahjuni Allah fa wallahi law wajadtuhu la darabtu bi hadzal hajar wajha. Maknanya kalalah aku jumpa kawan kamu tu, nescaya kalau aku jumpa dia, nescaya aku akan pukul dia, aku akan baling batu ni ke muka dia. Maknanya kalau aku nampak dia, padahal Rasulullah SAW ada kat situ, dia tak nampak. Kalau aku jumpa dia, aku akan baling batu ni kat muka dia. Abu Bakar pelik masa tu, dia pelik. Apa tu dia perasan keadaan tersebut. Kemudian tu ma'asyarat taqulu muzammaman. Jadi orang yang mula mempopularkan kata muzammaman, Rasulullah SAW dia namanya Muhammad kan, yang terpuji, Muhammadan terpuji, lawannya muzammaman. Jadi orang yang mula mempopularkan, orang dua ni lah, Abu Lahab dengan isteri dia, yang mula mempopularkan istilah muzammaman terhadap Rasulullah SAW. Maksudnya lawan pada yang terpuji apa dia? Yang tercela, terhina. Terhina, tercela, maknanya lawan pada puji. Mereka bagi istilah muzammaman. Kemudian apabila
Summa sarafa, apabila dia pergi, apabila isteri Abu Lahab ini berpaling, apa yang berlaku? Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, ama taraha ra'atka, wahai Rasulullah SAW, tidakkah dia pelik? Dia tak melihat, kamu melihat dia tapi dia tak melihat kamu. Kamu nampak dia tapi dia tak nampak kamu. Macam mana ni tak? Okay, qala ma ra'atni laqad akhadallahu basaraha anni. Dia memang tak nampak aku kerana Allah Ta'ala telah menarik penglihatan dia. Jadi wa kana Quraisy yasubbuna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaquluna mudammaman. Jadi daripada peristiwa yang awal tadi bermula dengan Abu Lahab menghina Rasulullah di Bukit Safa, kemudian dengan isterinya mula untuk menyerang Rasulullah SAW di Kaabah. Daripada peristiwa tersebut mulalah tersebar di kalangan orang masyarakat Quraisy mencela Rasulullah SAW dengan istilah mudammaman, menggantikan perkataan Muhammad. Ini cerita ni. Ceritanya banyak lagi kat sini ni. Okay, kemudian kenapa tidak dalam surah ni tidak cerita tentang tidak menggunakan lafaz Abdul Uzza? Sebab menggunakan lafaz Abu Lahab. Tujuannya adalah bukannya untuk memuliakan apa sebagai tidak. Memang kalau tengok orang Arab, bila kita menggunakan nama contoh Abu ataupun Abi, Ummu ke apa, itu memang lafaz untuk memuliakan. Adat orang Arab bila menggunakan lafaz Abu ni memang lafaz mulia. Contoh namanya siapa, sekian-sekian, namanya orang lain tapi bagi contoh, siapa nama Abu Bakar yang sebenar? Abdullah bin Abi Quhafa. Okay, itu nama sebenar dia, tapi dia terkenal dengan nama Abu Bakar. Contoh Abu Bakar ni sebab apa dia? Itu memang itu lafaz yang mulia. Sebab tu kalau kita tengok banyak Abu orang Arab sini kan, semua Abu. Padahal ayah dia sebut aku ni Abu, contoh Abu siapa? Anak dia, ayah bagi anak dia. Satu kemuliaan. Tapi dalam surah ni dia sebut Abi Lahab, bukannya untuk memuliakan, tapi untuk mempopularkan, untuk menghina dia. Kita pun nampak dan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi bila mana dah rugi, maka ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa terjemahan kat situ? Maksudnya tak ada gunalah harta-harta yang dia ada, semua tak mampu untuk mengembalikan, menghilangkan kerugian tersebut. Ai lam yufithu maluhu alladhi jam. Yang mana harta-harta yang dia ada tak mampu mendatangkan faedah apa-apa, tak mampu nak selesaikan masalah ni. Okey, baik. Wala jahu wa izzul ladzi iktasabahu. Dan juga pangkat yang dia ada, kedudukan di kalangan Quraisy pun tak mampu memberi apa-apa. Kalau dah semua macam tu dia akan rugi. Siapa yang tahu pengakhiran cerita tentang Abu Lahab punya hidup ni macam mana? Akhir hayat dia macam mana? Mati seorang-seorang ke? Okey. Ceritanya macam mana? Okey, akhir hayatnya kita pergi, dia ada cerita dalam ni, ada cerita panjang lagi. Sebab apa? Kalau ikut riwayat Ibn Abbas, bahkan anak-anak dia pun, anak-anaknya ada 3 orang. Satu nama Utbah, satu nama Utbah, nama Muntab, nama Utaibah. Jadi 3 orang anak ni tak mampu. Anak-anak ni semua orang yang popular. Bahkan 2 daripada anak Abu Lahab ini, sebelum daripada dakwah secara jahriyah ini, telah berkahwin dengan 2 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat Ibn Abbas, satu yang berkahwin namanya Utbah. Okey. Utbah ini Utbah berkahwin dengan Ruqayyah. Ruqayyah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nama Muntab ini dikahwin dengan Utaibah ni isterinya adalah Umm Kalsum. Jadi Utaibah dengan Utbah. Utaibah ni yang bongsu, Utbah tu yang sulung. Utbah ini kahwin dengan Ruqayyah, kemudian Utaibah ni kahwin dengan Umm Kalsum. Jadi bila mana berlaku peristiwa menyeru kepada Islam ini, maka kedua-dua telah menceraikan anak-anak Rasulullah SAW. Jadi pada akhir hayatnya, nanti ada masa kita akan cerita lagi kalau peluang yang lain. Dalam akhir hayatnya, apa yang berlaku kepada Abu Lahab?
Macam mana? Wa halaka Abu Lahab ba'da waqati Badar. Dan mulalah binasa Abu Lahab ni selepas daripada peristiwa perang Badar. Selepas tahun 2 Hijriah ni, maknanya lebih kurang berapa tahun? Kalau dakwah secara terang-terangan ni bermula tahun keempat, Hijrah tahun yang ke berapa? 13 lah Lepas 13 tahun 4 ke 13 berapa lama? 6, 9, 11 tahun kemudian lah, tahun kedua Hijriah, selepas perang Badar. Ke tahun pertama Hijriah perang Badar? Tahun kedua Hijriah. Selepas berapa tahun? Kalau kita kira 11 tahun lebih kurang. Lebih kurang lah, kita pun tak tahu secara spesifik berapa tepat, berapa bulan, berapa kiraan dia. 11 tahun. Maka Abu Lahab ni dia dapat penyakit taun, kena penyakit taun, Yusam al-Adasah. Kemudian dia kena 3 hari. Nanti pun 3 hari tu dia nak mati tu, maka orang Arab Quraisy ni buat apa? Falamma khaful 'ab hafaru lahu hufratan. Maka orang Quraisy ni pun dia gali lubang. Ini dalam cerita ni lah. Kita mereka buat satu lubang. Dia tahu Abu Lahab ni dah kena penyakit taun yang memang teruk, penyakit kusta apa itu. Kusta taun ada, kusta ada. Jadi teruk lah. Memang orang semua tak nak dekat dengan dia. Orang takut mengebak. Maka orang Quraisy pun digali lubang. Hafaru lahu hufrah. Dia gali satu lubang. Wa dafa'u ilaiha bi'umudin min khashab. Jadi mereka pun menolak Abu Lahab tu, masing-masing datang bawa kayu-kayu, pegang macam kayu, semua tolak guna kayu-kayu. Tolak Abu Lahab dia macam tergolek-golek macam tu lah, tergolek-golek jatuh dalam lubang. Hatta waqa'a fiha, sampai jatuh dalam lubang tersebut. Teruk sangatlah, dulu dia pemimpin yang besar semua sekali sampai tahap tu. Hatta waqa'a fiha thumma qadafuhu bil hajarah hatta waqahu. Kemudian diorang balik batu pula. Abu Lahab yang memang teruk sangat, dia tolak jatuh dalam lubang, dia balik batu kampung dengan batu menyetui. Bahkan al-amru kama akhbara bil Quran. Jadi berlakulah peristiwa tersebut seperti mana Quran ini. Maknanya di dunia dah tidak kena sampailah akhirat. Dan dunia tu akhir hayatnya teruk sangat, macam tu kena taun, kena kusta. Kemudian orang Arab pun gali lubang, tolak guna kayu. Kemudian dah jatuh dalam lubang, dibalik pula dengan batu sampai terkambus semua sekali, seperti mana yang Quran sebut. Okey, baik. Jadi saya selana orang data Lahab. Okey, kita akan berhenti sikit lagi. Kita habis, kita tahu akhirat esok Allah Ta'ala telah menjanjikan Abu Lahab ni akan dimasukkan dalam api neraka Jahannam. Wa tawaqqada 'adin hiya naru Jahannam wa maratu hammalat al-hatab. Dan isterinya pembawa apa dia? Kayu apa tu? Kayu bakar tu satu. Ini kita tahu hammalat al-hatab ini bukan maknanya dia bawa kayu tu pergi pilih tu. Ini dia panggil sebagai isti'arah. Bahasa balaghah dia panggil isti'arah. Isti'arah al-latifah. Isti'arah al-latifah. Siapa sekolah anak ni boleh ingat lagi? Siapa yang ada ambil bahasa Arab tinggi boleh ingat ke? Al-isti'arah al-latifah. Ini dipanggil, maksudnya dia pinjam. Isti'arah ni maksudnya pinjam. Analogi lah, perumpamaan. Okey. Jadi musta'arun lin namimah. Jadi bagi orang yang suka menyebarkan fitnah-fitnah ni, itu bahasa Arab. Okey, kalau kita buat analogi ni, kalau orang Melayu pun dia ada. Kalau apa orang Melayu? Macam contohnya batu api lah. Batu api ni apa dia? Maknanya bukan orang tu bawa batu api kan? Maknanya macam tu. Arab pun ada juga. Jadi hammal al-hatab ini maknanya bagi orang yang suka menyebarkan fitnah, orang yang suka buat masalah. Fitnah kat sini, orang Melayu pula duk faham fitnah ni. Fitnah ni apa dia? Mengada-ngadakan cerita kan? Macam tu saja. Tapi kalau fitnah ni buat masalah, apa yang tidak dibuat oleh isteri Abu Lahab? Selain daripada mengadakan fitnah macam tu, dia juga kalau contoh dia memang keluar malam-malam, memang dia pergi letak duri-duri lah yang menghalang perjalanan Rasulullah SAW kan, tempat-tempat yang tak perasan. Memang macam-macam dia buat. Itu bagi fitnah, halangan dan cabaran, benda-benda yang menyusahkan. Sedangkan sunnah kita adalah imamatul adhan dan tariq. Balik pula kalau Islam ni, antara sunnahnya apa dia? Antara iman ini, orang yang iman ini dia mengalih, membuang duri atau benda yang menghalang perjalanan. Isteri Abu Lahab buat terbalik pula. Jadi mana kalau kita tengok adalah, kalau kata jadi penyebab fitnah,
dia bukan maksudnya seperti mana orang lagi faham itulah. Fitnah ni bukan tu saja, banyak benda. Macam tadi lah nak pergi baling batu dekat tu, fitnah lah tu. Nak pergi baling batu kat muka Rasulullah SAW, tapi tak nampak Rasulullah SAW di Kaabah. Tu nak buat fitnah lah tu, tapi tak nampak. Okey, baik. Jadi fi jidaha hablum min masad, ai fi unuqiha hablum min laitham. Maksudnya ada tali. Nanti akhirat esok apa dia? Isteri Abu Lahab pun menerima apa dia? Akibat yang sama. Akibat yang sama. Dia akan terikat macam itulah. Orang yang suka menyebar fitnah, tarik orang tu, libatkan orang ni semua sekali kan, buat halangan tu, buat halangan ni, nak buat semua sekali, akhirnya dia kena balik macam tu. Begitu juga kita pada hari ni, kita tengok banyak kawan-kawan kita ke, siapa dia, kawan-kawan kat Malaysia dan sebagainya, yang cuba untuk buat kerja-kerja Islam. Sama juga Rasulullah SAW ini adalah kerjanya untuk menyampaikan dakwah, untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita pun sama juga, ada kawan kita ni untuk cuba menyempurnakan akhlak orang lain, cuba untuk menegur, menasihati dan sebagainya, dan membawa kesedaran. Tapi janganlah, kita memang tak pernah berlaku di kalangan kita ni yang menghalang secara terang-terangan. Tak kerja orang nak buat benda baik, tetapi banyak yang buat secara belakang-belakang. Kau jangan dengar cakap dia tu aku tahu lah dia tu siapa, dia tu rumah mengaku ke macam mana ke. Contoh lah kan, banyak kes-kes macam tu. Dia ni buat tu, buat ni ke. Contoh, dia ni nampak je bagus ni ustaz ni, contoh kan. Contoh lah kan, ustaz ni 10 tahun dulu macam mana ni, bukan ustaz ni. 10 tahun dulu ni dia kaki target kereta ke apa ke, dia apa ke, dia jahat ke dulu ke. Ni nampak dulu baik ni, aku tahulah dia dulu kat foundation macam mana kan. Kat KMB ke, KMS ke mana ke, kat Intek ke apa rekod lah, KTT ke. Kalau ni je. Jadi banyak benda-benda sebegini untuk mengarang. Ni foundation bagi student Malaysia kan. Sambung ke sini. Ni tahu dulu ni nampak bangun kat Indonesia macam mana dulu. Contoh kan. Contoh kan berlaku kan. Jadi orang nak buat macam tu, nak menghalau orang daripada dengar cakap kita dan sebagainya. Jadi kalau kita buat, kemudian dalam masa yang sama kita membaca surah Al-Masad, maknanya kalau Abi Lahab diancam sebegitu, apakah tidak usaha kita juga akan menerima akibat yang sama. Jadi kalau kita tak nak buat benda baik, jangan menghalau orang lain buat benda baik. Kalau kita tak nak jadi baik, janganlah halau orang lain nak jadi baik. Macam itulah sifat-sifat dia. Jadi kalau kita menghalau orang nak jadi baik, orang nak buat benda baik dan sebagainya, tak mustahil kita akan kena perkara yang sama. Jadi nampak dia ada kaitan, alhamdulillah, dengan hadis yang kita baca tadi dan sebagainya, dia ada kaitan-kaitan. Jadi mana kita nak menghalang macam mana? Kita buatlah qaulul zur tadi. Kita buat syahadatul zur kan. Kita buatlah kata-kata palsu. Kita memang buatlah persaksian palsu, begitu, begini dan sebagainya. Boleh kan? Itulah sikit sebanyak insya-Allah. Inilah kuliah yang ke-17. Dan kita tak pasti sama ada untuk minggu depan dan sebagainya itu akan ada kuliah lagi ataupun tidak. Mungkin apa ni dalam keadaan mungkin kuliah berhenti setakat ni, Allahu a'lam. Hadis pun dah habis. Tafsir untuk khususnya kalau nak buat tak pasti sesuai ataupun tidak, kena mungkin Biro Agama kena buat poll atau tidak, nak teruskan atau tidak. Kalau nak ada kuliah pun mungkin nak bincang tentang Ramadan tu sendiri. Persiapan bulan Syaban yang ada 2-3 minggu lagi nak masuk Ramadan, kita bincang benda-benda tu. Kita buat kuliah yang sebegitu. Jadi maknanya kalau pun orang kata tak apalah, alhamdulillah kita berhenti tafsir setakat ni. Alhamdulillah kita dah banyak tafsir Al-Fatihah pun dah habis, Al-Baqarah pun dah 20 ayat. Ni dah masuk surah ni lagi. Jadi kita berhenti setakat ni, kita masuk yang lain. Boleh juga buat poll kan. Jadi kita mungkin berhenti setakat ni. Alhamdulillah ni kuliah ke-17 dan kita rasa tak dapat banyak pun dapat beberapa manfaat yang kita boleh ambil pengajaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, Allah Ta'ala sentiasa merahmati usaha kita, dan mudah-mudahan kita ni mendapat rahmat seperti mana yang disebut dalam hadis yang ke-36, iaitu malaikat akan turun bersama dengan orang yang dalam majlis ilmu, mendoakan setiap orang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita ni
sungguh datang kuliah sebagainya, cuba paksa diri dan sebagainya, paksa diri menyebabkan Allah Ta'ala ni mempermudahkan jalan kepada kita ni ke syurga. Okay, masalahnya macam mana hadisnya? Masalahnya tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang cuba cari jalan untuk ilmu, Allah Ta'ala permudahkan jalan ke syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam bulan Syaban ini dia menjadi lebih bermakna lagi lah. Jadi terima kasih pada semua pihak dan pada pihak Cik Ustaz khususnya atas ruang selama 17 kali kuliah, lebih kurang 5 bulan kira 5 bulan, ada yang berhenti-berhenti banyak kali tu kuliah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Panjang umur boleh jumpa lagi, tak tahu-tahu bila. Panjang umur bila tak tahu. Boleh ada. Presiden jemu ada sini. Esko mu ada. Aktafi bihadzal qadar, husnul safa wa terima qadar. Wallahu al-hadi min wara'il qasdi. Aku liqala hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr.